Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini kita dapat sambung lagi pelajaran kita yang mana pada minggu yang telah lepas kita telah mengajar dah, dan hari ini bagi kelas 2 tahap 1 dan tahap 2 sedikit saya nak ulas supaya kita bertambah faham lagi. Iza takarrara fakarrara, apabila kita ada ulam datullah, dia akan bertambah kejap. Alhamdulillah, saya harap pada pelajar duk dengar tu minta mengambil perhatian sedikit tentang dengan pengertian. Kita maklum bahwasanya hukum akal tu ada 3. Dalam 3 ni dia bagi 2 pula. Wajib bagi 2, mustahil bagi 2, harus bagi 2. Jadi maknanya jumlah semua ni. Dalam wajib dia terbit 2 lagi, wajib daruri dan wajib nazari. Dalam mustahil pula dia terbit 2 juga, mustahil daruri dan mustahil nazari. Dalam harus juga terbit 2 juga. Harus nazari ataupun dan harus daruri. Maka wajib daruri ni seperti kita kata daruri ni kita faham dulu makna apa makna daruri. Dara yang dururi maknanya hak bahasa mudah. Sebab yang kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala ni kita kena mikir. Bila kita mikir, yakin sungguh dah serta dengan dalil bahawa dia panggil ma'rifatullah. Dan daruri ni hak bahasa mudah. Seperti apa? Kita misal seperti kata 1 itu setengah daripada 2. Maknanya jadi 2 ni kena 2. Misal kata wahnya sutir ni setengah daripada nak jadi 2. Itu panggil daruri, tak kena kita mikir tu. Itu panggil kata bahasa mudah. Itu orang panggil bahasa mudah, bangsa mudah. Tak kena kita berhajat kepada pemikir. Adapun nak berhajat pada memikir tu kena nazari. Sebab pandangan kita. Dan itu orang panggil 1 tu setengah daripada 2. Maknanya kalau ayat atas nak jadi 2 kena 2. Kena orang panggil nak jadi Daud 2 ni kena setengah dulu. Nak jadi 2 ni kalau kita misal buah gak orang panggil sutir. Sutir ni setengah daripada 2. Setengah daripada 2 sutir ni. Kalau kita tanya budak pun dia tahu jelas. Ini orang panggil kata hak bahasa mudah. Itu dia panggil wajib daruri. Dan yang kedua pula wajib nazari. Seperti wajib bagi kita beriman bahawasanya ada bagi Allah itu sifat kesempurnaan, sifat kamalat. Jadi wajib bagi Allah, kalau kita mikir kata orang nak jadi Tuhan ni, orang nak buat alam ini ni, dia kena ada sifat kesempurnaan bagi dia. Dan kalau kita banding hak baru sekalipun, orang nak lebih ni dia kena ada cukup. Kalau mana kelebihan dia tu baru jadi lebih. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala ni nak jadi Tuhan ni, dia nak ada sifat kesempurnaan, sifat kamalat bagi dia. Cukup lekat. Itu panggil Tuhan. Kalau itu, kalaulah Tuhan tak bersifat kekurangan, itu panggil mustahil. Itu panggil mustahil. Itulah dia panggil kata wajib nazari. Sebab apa? Sebab kita renung tengok. Dia orang nak jadi Tuhan ni, dia kena ada kuasa. Dia nak ada kuasa mutlak. Barulah dia boleh jadi Tuhan. Bagi juga kita banding sama kita ni. Orang nak lebih dia kena ada lebih belakang dia. Dari segi harta apa lebih, pekak apa lebih. Baru tu panggil lebih. Itu bandingnya nak supaya kita nak mudah faham. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala ni, wajib kita iktikad dalam hati kita ni. Kejak sungguh bahawa Allah SWT itu bersifat dengan sifat kamalah.
Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Tuhan tu kaya, lebih kaya daripada segala alam lagi. Itu panggil kata hak nazari. Kita kena renung tengok dia. Sebab tak mungkin kalau tu Allah SWT tu ada sifat kekurangan, tentu sekali tak boleh nak buat alam ini. Itu panggil kata khawaji nazari. Dan mustahil pula dia tu mari dua juga. Kita tak ada ulangi lagi masalah wajib mustahil haruh. Dalam wajib mustahil haruh tu dia tu dua belakang. Ya ada hak nazari, ada hak daruri. Ada hak nazari, ada hak daruri, dua tu. Mustahil dia ada juga mustahil nazari dan mustahil daruri. Misalnya pada Allah Ta'ala bersifat kekurangan, itu mustahil kan? Mustahil atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa dia ni ada sifat kekurangan. Kurang orang panggil sifat nakis. Naqais ni orang panggil kekurangan. Ada dia Tuhan, orang panggil mustahil sama Allah. Mustahil bersifat dengan sifat kekurangan. Kekurangan ni ada di kita, ada di makhluk. Makhluk ni orang panggil sifat kekurangan banyak. Seperti Allah Ta'ala bersifat kekurangan, itu panggil mustahil nazari. Sebab kita renung tengok, kalau lah Tuhan bersifat kekurangan, dia tak boleh nak buat apa. Dia seperti kita ya. Sebab itulah kita kena yakin sungguh bahawa Allah SWT tu cukup sempurna. Dan begitu juga orang panggil mustahil daruri. Balahana seperti satu itu setengah daripada apa. Ini orang panggil nampak lah dah. Nampak kata benda ni tu benda hak mudah sekali, tak kena kita fikir dah. Adapun kita nak kenal Allah, kena kita fikir. Tak memadai dengan daruri. Tapi nak tahu kata gapo benda hak daruri dan gapo benda hak nazari. Nasbah pada mustahil. Itu mana kata mustahil daruri, mustahil nazari. Yang ketiga harus juga bagi dua juga. Ada pun harus. Dan bagi dua juga harus nazari seperti Allah menyeksa bagi orang yang buat taat. Nasbah pada kuasa Allah Ta'ala tu, orang yang buat taat pun dia kuasa nak menyeksa kata dia. Tapi kita kena mikir juga tu. Tu panggil kata harus nazari seperti Allah Ta'ala menyeksa bagi orang yang buat taat. Orang yang buat taat dia orang patuh kepada Allah SWT, harus bagi Allah Ta'ala nak buat seksa. Tapi orang panggil menyalahi adab. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah SWT tetap menyalahi sekali-kali janji dia. Makna janji ke apa? Orang buat taat, dia nak balas baik. Orang deraka dia nak balas tak baik. Tapi dari segi kekuasaan Allah itu harus. Itu panggil kata harus nazari. Harus nazari. Dan orang panggil mustahil nazari ni malahana. Mustahil nazari malahana seperti Allah Ta'ala nak balas seksa. Harus mustahil daruri ni apa? Allah Ta'ala nak balas seksa bagi orang yang taat. Tu kita kena mikir sikit. Macam mana boleh Allah Ta'ala tu nak seksa orang yang taat dia. Ini kena kita mikir. Tak munasabah sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia telah janji dah, kata orang taat dia nak balas syurga ataupun nak balas pahala. Dan orang deraka dia janji siap dah nak balas, orang panggil nak balas seksa. Dan sebab tu orang panggil kata dalam kelimah tauhid tu ada yang dah pada tauhid tu wa'dun, makna wa'dun iaitu janji nak beri pahala. Lepas tu wa'idun, janji nak beri seksa. Jadi kedua-dua tu dia panggil dalam kelimah tauhidun didapati dah seka tu ada tu kismah dua jenis. Dan pertama makna wa'dun, janjian. Dan yang kedua makna wa'idun, iaitu dijanji seksa. Bagi orang yang taat ke dia dibalas. Balas baik, balas syurga, dan bagi orang deraka dia tu dia balas seksa. Itulah janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas hamba dia. Saudara pelajar yang dirahmati sekalian, maka saya ulangi pula sekali lagi, saya nak jelas lagi sekali lagi
Dikali yang kedua nak ayat atas sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala tu dia ada 20 sifat bagi kaum yang masyhur. Dan kaum yang masyhur mengatakan bahawa sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala tu dan wajib kita iktikad bahawasanya ada 20 sifat. Kemudian sifat yang pertama dia panggil al-wujud. Panjang lagi. Wujud di sini dia panggil sifat nafsiyah. Kita berhenti dulu apa makna sifat dan apa makna zat. Kedua ni kalau kita jelas sungguh, maka kita retilah. Sifat ialah suatu perkara yang berdiri di zat. Itu panggil sifat. Iaitu perkara yang tupai zat. Itu panggil sifat. Adapun zat, qaimatun bi zatihi ta'ala. Zat itu suatu perkara yang boleh bawa diri. Itu panggil zat. Kita misal kata benda baru ni. Kita misal kata krisi. Diri krisi itu suatu benda yang boleh buat diri dia, tak bergantung kepada orang lain. Itu panggil zat. Seperti hijau, merah, putih, suatu perkara yang ada di zat. Sebab ni nak panggil kata zat dengan sifat ni tak boleh nak bercerai. Lebih-lebih lagi masalah wujud. Wujud ni panggil sifat nafsiyah, sifat yang boleh bawa diri. Dia panggil nafsiyah, sifat yang ada ma tahayyaza bihi, barang yang boleh berdiri dengan sendiri. Adapun sifat dia ni barang yang duduk di zat, tu panggil sifat. Sebab tu dia bahas dalam ilmu khalah ni bahawasanya sifat Allah, bahawasanya wujud ni dia panggil sifat nafsiyah, sifat yang bahasa ada pada diri dia. Maka sifat benda ni, sifat ni perkara yang ada di zat. Dan sebab tu makna wujud ni maknanya ada zat. Adapun wujud itu panggil ada, tapi ada di kanak ki ada tu ada zat Allah SWT. Sebab tu lah ulama ni mari susung. Yang pertama kalinya dia bilang dulu panggil wujud. Sedangkan dalam Al-Quran tak ada disebut wujud kita bakal tu. Tapi supaya nak wujud kita mudah faham. Sebab nak wayak suatu benda yang ada pada zat ni, kena bila benda tu ada dulu. Sebab itulah, supaya kita mudah faham, mengatakan sifat yang pertama ialah sifat nafsiyah. Maka sifat nafsiyah ni satu ya. Satu wujud ya. Adapun sifat salbiyah ni, dia ada 5. Lepas daripada tu, dia panggil kidam. Kidam artinya sedia. Sedia ni apa? Nak menafikan baharu. Bila Allah SWT bersifat sedia, dia tak ada benda baharu. Nanti dia tak boleh benda baharu. Sebab orang panggil luar dia tak ada. Sebab Allah SWT tu wajib bersifat dengan sifat kidam, maka maka baharu ni nak dia tak boleh. Nak ambil tempat tak boleh. Sebab apa? Sebab ada wajib dah. Sebab wajib dengan mustahil nak pergi pun tak boleh. Bila ada wajib, ternafilah mustahil. Sebab tu dia panggil kata sifat salbiyah ni sifat nak menafikan yang wajib bagi Allah. Yang mustahil kata Allah. Maka baharu ni mustahil, tak ada benda tu. Bila ada wajib, tak ada benda baru. Yang ketiga, makna ayat mana qadim tu pula. Qadim tu maknanya qadimun, makna yang sedia. Dan ada pun kidam ni bagi sedia, sebagai satu sifat yang ada di zat Allah SWT, itu panggil sifat kidam. Yang ketiga ialah baqa'un. Baqa'un orang panggil wajib kita beriman bahawa Allah SWT itu bersifat dengan kekal. Tak ada menasuk. Orang panggil bagi Allah SWT tak imun, menasuk tak ada di dia. Itu panggil tu sifat nak tolakkan apa? Nak tolakkan binasuk. Itu panggil kata salbi. Salbi ni makna nak menafikan benda hak mustahil tak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak menyupai sama sekali dengan benda-benda yang baru. Dan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Itu dalil nakli. Dalil nakli supaya kita nak tahqiq di atas dalil akli kita. Maka dua-dua dalil ni kuatlah kita. Kita kuatlah. Yang keempat, dia panggil
qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala tu tidak berhajat berdiri ada Tuhan ni dengan sendiri dia. Tak ada berhajat kepada sifat zat yang mengadakan dia dah. Kenapa? Kerana dia orang panggil bersifat dengan sifat qiyam. Dan qiyamuhu ta'ala binafsih makna ada Allah Subhanahu wa ta'ala tu dengan sendiri. Maka nak menolakkan, nak menafikan ada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan yang lain. Itu dia panggil kata salbi. Ma yaliku bihi, barang tak layak dengan dia. Mana Allah SWT tu bukan bersifat jenis sifat yang ada dengan yang lain dah. Ada pun kita ni, ada kita, Tuhan mengadakan kita. Maka Allah SWT tu tak ada Tuhan tu dengan ada yang lain untuk orang nak buat dia dah. Sebab tu orang panggil qiyamuhu ta'ala binafsih. Sebab qiyamuhu ni mana qama yakum qiyam, mana berdiri. Berdiri mana? Berdiri di sini mana ada Tuhan. Bukan makna kata duk nyatak bangun berdiri tu tak. Mana ada Tuhan dengan sendiri. Itu ulama tafsir kata qiyamuhu ta'ala binafsih. Yang kelima, wahdaniyah. Wahdaniyah ni maknanya keasaan Allah. Allah Ta'ala itu satu. Keasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah qiyamuhu wahdaniyah ni Subhanahu wa ta'ala. Itu panggil kata wahdah. Makna kata Allah Subhanahu wa ta'ala satu, tidak menerima dua, menafikan dua, menafikan tiga. Yang tak pasti rugi. Dan itu makna kata wahdah. Qiyamuhu apa nama ni? Wahdaniyah. Itu panggil kata keasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menafikan dua, tiga. Maknanya Tuhan ni so. Tak ada dua, tak ada tiga. Dan manakala menafikan dua, maka tiga, empat tu mustahil lah tu. Sebab tu dia panggil wahdaniyah. Wahdaniyah makna keasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tu. Dan so satu, Tuhan ni tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat, tidak ada seterusnya. Maka bila Allah Ta'ala tu ada so, maka itulah orang panggil kata kuasa sungguh. Sebab dia tidak ada belawai dia. Kalau kita kata dua, tiga tu boleh kemungkinan dia belawai. Tapi hak ni tak ada, ya so ya. Itu panggil kata wahdaniyah. Itu orang panggil kata sifat salbi, jumlah semua 5. Pelajar-pelajar yang dikasihi, pelajar pasti ingat bahawasanya sifat salbiyah ni ada 5. Satu mulai daripada kidam, yang kedua baka, yang ketiga mukhalafatuhu, yang keempat qiyamuhu ta'ala binafsih, yang kelima wahdaniyah. Ini panggil kata kesimpulan sifat salbiyah ni dia ada 5. Adapun sifat ma'ani tu insya-Allah nanti kita bahas lepas pada ni, supaya kita yang pertama kali kita nak reti dulu, 2, 3 bawah. Orang panggil kata sifat yang wajib bagi Allah SWT tu dia jumlahnya semua tu. Ulama membagikan kepada 4 bagi. Yang pertama sifat nafsiyah, saya baca dah. Yang kedua sifat salbiyah, saya baca saat ni, yang mana kita telah dengar saat ni. Dan yang ketiga orang panggil sifat ma'ani, sifat yang qaimatun bi zatihi ta'ala. Sifat ni insya-Allah Allah Ta'ala izin kita boleh tengok di akhirat nanti. Tengok sifat. Adapun sifat lain tu, sifat salbi tak boleh tengok. Supaya kita misal kata salbi, kita misal kata supaya kita misal kata panggil kayu lama kita panggil, ataupun kayu panjang. Maka bila kita nak tengok panjang tak ada. Bila kita nak tengok, tu orang panggil kata tengok kayu. Itu orang panggil sifat. Panggil sifat subutiyah. Sifat yang bahasa sungguh. Sifat yang bahasa bukan jenis ada, tapi bahasa sungguh. Sebab kalau kita tengok memandang kepada kayu, maka nampak kayu itulah. Dia panggil hak bakar tak ada. Itu panggil sifat salbiyah, sifat nak tolak supaya kita tahu kata benda hak tak ada di Tuhan itu tak ada. Tak sungguh. Itu panggil kata salbi. Maka yang ketiga sifat ma'nawiyah. Pertama nafsiyah, yang kedua salbi, yang ketiga ma'ani. Yang ketiga ma'ani.
Ma'ani satu perkara yang ada. Seperti mana sifat ma'ani? Sifat-sifat kederak, sifat iradah, sifat ilmu, sifat haya, sifat orang panggil kata hak tujuh sifat tu. Semua tujuh sifat tu masuklah kata sifat ma'ani. Tapi hak ma'ani ni dia ada juga sifat orang panggil dalam istilah ilmu khalaq yang panggil sifatul idrak. Sifat mengadakan suatu benda tu dia panggil dia ada 4 sifat. Yang pertamanya sifat haya. Sifat haya ni tak ada kerja ke apa, ada takluk ke apa dia. Yang kedua sifat kederak. Yang ketiga iradah. Yang keempat ilmu. Ini panggil apa sifat ni? Dia panggil sifat idrakun. Sifat nak mendapatkan suatu benda. Dia kena ada ni supaya kita ni lah. Sebab itulah dia panggil kata yang keempat sifat ma'nawiyah. Itu panggil hal. Yang apabila kita sebut ke sifat ma'ani, maka termasuklah sifat ma'nawiyah. Sebab itulah ulama dia membilangkan sifat yang wajib bagi Allah di atas perkataannya 13 sifat. Dia tak masuk hak ma'nawiyah. Sebab inilah saya harap pada pelajar semua mengambil perhatian, sebab ilmu ni ialah ilmu yang payah, ilmu yang kena kita fikir. Sebab kita nak kenal Allah SWT ni bukan mudah. Bukan kenal dengan ragu, bukan kenal dengan syak, bukan kenal dengan waham. Kita kenal sungguh-sungguh. Maka setiap benda tu yang kita nak sungguhnya kita yakin. Tu ma'rifatullah bil yakin. Kita kenal Allah Ta'ala dengan yakin. Kalau kita banding supaya kita yakin di atas dunia ni, kita yakin suatu benda, kita yakin pada benda. Ya, kalau kita yakin pada benda, memanglah kita ni tak tinggal sekali-kali dah. Sebab apa? Sebab kita yakin. Sebab tu iman seorang ni terhenti di atas keyakinan dia. Kalau dia yakin 100%, maka amal dia pun tu baik 100%. Maka dengan sekadar itulah di pagi yang mulia ini, sekiranya pelajar atau mengambil perhati, insya-Allah kita dapat bersama, kita dapat faham bersama. Sebab ilmu ni orang panggil kena orang panggil bersama sungguh. Sebab itulah orang panggil kata lebih lagi dia mengajar lain ini tak apa yang pelajar tak faham, tak boleh nak tanya. Cuma harap pelajar tu baca. Sebab baca ni orang panggil kata sebab kita nak boleh ilmu ni dengan melalui kita baca. Al-ilmu bi ta'allumin wal kitabah. Kita nak baca dan kita tulis. Sebab itulah kalau kita minat pada baca, insya-Allah kita akan dapat ilmu. Kalau kita rengah, tak boleh tinggal daripada membaca surat tu, maka kita jauh lah, nak boleh sikit. Tu. Sebab itulah ilmu ni satu benda yang ada orang panggil yang bahasa halus. Dia panggil ilmu apa? Al-ilmu nurun. Ilmu ni orang panggil cahaya. Dia masuk mari tak berasa. Kapan-kapan kita dulu kita tak boleh baca, tapi di hari ni kita boleh baca. Mana tak ada tahu tak mari masa mana. Sebab tu panggil satu nikmat yang Allah Taala tak ada puasa ke apa dak. Itu kapan-kapan boleh. Boleh tu dengan melalui kita baca. Kalau kita tak baca, orang panggil kata payah nak boleh ilmu. Sebab inilah kalau kita baca banyak, insya-Allah kita akan dapat. Kalau kita rengah pada baca dan rengah pada dengar, maka tak boleh. Sebab tu dalam hadis pun dia suruh kita kata kun aliman, jadilah orang alim. Atau muta'aliman, ataupun jadi orang belajar. Atau mustami'an, atau orang dengar. Wala takuni rabat, dan kamu jadi orang kapak. Belajar apa tak, dengar apa tak. Dia tak ada secara hubung, maka macam mana kita nak boleh ilmu? Sebab itulah harap pada pelajar tu mengambil perhati dan ada perasaan minat untuk nak mempelajari ilmu ni. Semoga-moga ilmu tak akan membawa kita lebih lagi. Ilmu kita ni ilmu tauhid, ilmu pegangan, ilmu i'tiqad, ilmu kalam, ilmu usul din. Semua ni orang panggil dan lagi ilmu sifat. Sebab kita pasti Allah Ta'ala mewajibkan kita kena kenal dia. Maka nak kenal Allah SWT tu kenal sifat, tahu sifat dia. Maka itulah lebih kurang yang saya dapat di pagi ni. Sekiranya ada tersalah ataupun kasar dengan pemberian saya ni, saya minta maaf. Banyak-banyak lebih lagi pelajar tak ada mukabalah dari depan dah. Dia mengajar saya seorang dia mengajar. Kalau awak tak dengar agak, awak tak buka dengar agak, maka rugilah awak. Kemudian dia sudahi dengan lafaz yang dia
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Banyak ni.